Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan untuk kita supaya kita dapat mengingatinya, supaya kita dapat beribadah kepadanya. Dalam hadis Nabi SAW yang kita selalu ulang-ulangkan, dalam hadis tahun 3, nikmatani mabghunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kita selalu lalai, dua nikmat yang kita selalu banyak manusia yang selalu lalai pada dia, iaitu sihat dan masa lapang. Jadi dua nikmat ni kita kena hargai. Macam mana kita nak hargai? Iaitu kita gunakan ke jalan Allah SWT. Kita gunakan dengan kita belajar ilmu agama. Kita gunakan dengan kita bekerja mencari rezeki, dan kita niat semua tu kerana Allah SWT. Jadi perkara dunia boleh menjadi kepada perkara akhirat, dan perkara akhirat, perkara agama boleh menjadi kepada perkara dunia. Macam mana tu? Macam mana tu Ustaz? Macam ni. Orang yang membuat perkara dunia, misalan dia kerja kilang, contoh kerja kilang, bekerja kilang baju ke, kilang exhaust ke, dan buat perkara dunia, tapi dia buat tu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ya Allah, aku keluar rumah, aku kerja, aku pergi kilang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Untuk memberi nafkah kepada anak bini aku. Tu dikira perkara agama. Dikira perkara agama. Sebab apa? Kita buat perkara tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan syariat menyuruh kita buat perkara tersebut. Boleh jadi perkara agama, boleh jadi kepada perkara dia boleh kembali kepada perkara dunia. Perkara agama boleh jadi kepada perkara dunia. Misalnya apa? Mengajar, contoh mengajar Quran, ataupun kita belajar Quran. Kita belajar Quran supaya kita nak orang pandang kepada kita, ataupun kita belajar Quran supaya apa? Supaya nanti boleh kita mengajar, boleh kita dapat duit. Itu salah. Jangan kita berpaksikan kepada dunia. Jadi itu salah satu kesalahan lah. Jangan kita buat perkara agama kerana untuk mendapatkan dunia. Bila buat perkara agama untuk mendapatkan dunia, maka dia akan dapat dunia. Dia tidak akan dapat agama, tidak akan dapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi kita buat tu kerana lillahi ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah SWT, dan dunia pun kita dapat. Tu yang kita nak, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi sentiasalah kita tajdidkan niat, sentiasalah kita perbaharui niat. Supaya apa? Sebab apa? Sebab hati kita ni selalu berbolak-balik. Kejap macam ni, kejap begitu. Jadi kita kena selalu perbetulkan niat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah SWT, dan atas sebab ini, atas sebab kita belajar Al-Quran, kita dapat, Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah SWT meletakkan kita di kalangan orang-orang yang soleh di sisinya, insyaAllah. Kita ni hamba, jadi jadilah hamba. Jangan kita hamba, kejap jadi hamba, kejap jadi Tuhan, kejap jadi tuan.
Kejap mengikut perintah Allah SWT, kejap tak ikut perintah Allah. Kejap mengikut perintah Allah Ta'ala, kejap kita mengikut hawa nafsu. Jadi kita bertuhankan Allah, jangan kita bertuhankan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Okey, jadi pada hari ini kita akan membaca Al-Quran pada muka surat 17. Ada yang WhatsApp Ustaz, kenapa kita baca muka surat 17 kan, walaupun kita ni dah penghujung bulan, dah penghujung tahun dah kan, dah pertengahan tahun dah. Jadi kenapa kita muka surat 17 lagi? Jadi kita dah habis dah. Kita habis secara borong lah. Secara borong kita dah habis. Jadi usah ulang balik. Sebenarnya kita ni bukanlah membaca Al-Quran bukanlah sekadar kita cukupkan silibus tak. Baca Al-Quran adalah latihan. Latihan supaya lidah kita ni lembut untuk membaca, untuk melafazkan ayat Al-Quran. Setiap ayat adalah mulia. Setiap ayat adalah mulia. Jadi sama je, kita membaca daripada belakang, baca depan, kemuliaan dia tidak tertanding, dan tidak tertanding dengan kalam-kalam siapa pun. Okey. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka muka surat 17. Okey, hari ni kita lebih fokus kepada tajwid dan kalimah-kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, mula kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita tengok sama-sama membaca kalimah 1.3.1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ukulaha. Bila Ustaz baca tu kamu ikut. Ukulaha. Ha tu dia ada mad. Jadi kita kena panjangkan dengan kadar 2 harakat. Ukulaha. Okey, kemudian yunfiqun. Kalau kita sambung yunfiquna. Yunfiquna. Kat situ nun mati bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa. Kat situ. Jadi hukum dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Dia di antara idgham dengan izhar. Idgham dengan izhar. Okey. Okey. Seterusnya lizalimin. Lizalimin. Huruf za di antara gigi kaca atas dengan hujung lidah. Gigi kaca atas dengan hujung lidah bertemu, gigi kaca atas dengan hujung lidah. Jadi kita kena letakkan hujung lidah tu dengan gigi kaca atas.
Hujung gigi kecil atas. Okey. Lizalimin. Yang kita baca lizalimin salah. Lizalimin salah. Tengok lidah. Lizalimin. Lizalimin. Za ni dia ada sifat isti'la, tebal. Jadi kita kena baca tebal. Lizalimin. Okey. Kalau kita baca lizalimin, salah. Lizalimin salah. Okey. Terus du'afa. Kalau kita sambung du'afa'u. Okey. Kat situ adalah mad mad jaiz ke mad wajib. Ni mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Jadi kita kena baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Okey. Seterusnya tatafakkarun. Ra tebal. Tatafakkarun. Yang kita baca tatafakkarun. Karun salah. Tatafakkarun. Okey. Kemudian seterusnya uhsiru. Ha nipis. Uhsiru. Sod baris bawah. Uhsiru. Sayyiatikum. Yi dah. Ya baris bawah jadi yi. Yiyu. Sayyiatikum. So iya. Sayyiatikum. Okey, terus di'fain. Yang itu di'fain salah. Di'fain. Ataupun kita wasal di'faini. Okey, kemudian sebab apa kita kena baca dengan panjang? Sebab kalau kita waqaf kita baca panjang. Di'fain. Kalau kita wasal kita tak baca panjang, kita tak ada baca mat pun. Di'faini. Kat situ dipanggil mad lin. Di'faini, dia lembut. Di'faini. Kalau kita berhenti jadi dia mad lin arid li sukun. Jadi kalau kita berhenti, kita waqaf, jadi dia serupa dengan mad arid li sukun. 246. Di'fain. Boleh baca 246 kalau kita waqaf. Okey, seterusnya fa'asabaha. Fa nipis, hamzah nipis, sa tebal. Fa'asabaha. Okey, seterusnya kasabtum. Yang kita baca kasabtum. Dia kena melantun. Kasab. Kalau kita baca kasab. Tu tak panggil apa? Tak kemas. Kasabtum. Ba qalqalah dia melantun. Kasab. Kalau kita kasab, dia tidak kemas. Jadi bacaan yang tepat kasabtum. Okey, seterusnya membaca potongan ayat. Okey, 1.3.2. Ayat adalah gabungan beberapa kalimah. Jadi kalau kalimah kita dah mudah, insya-Allah untuk potongan ayat kita ambil step yang atas sikit daripada kalimah. Tapi kalau kalimah kita masih belum lancar, jadi kalau ayat lagi susah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha. Okey, ulang lagi sekali. Yu'til hikmata man yasha. Okey, man yasha. Kat situ ada idgham ma'al gunnah. Nun mati bertemu dengan ya. Mai, kita ada
kena ada gunnah. Man yasha. Kalau kita may yasha, salah. Man yasha. Okey. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utiya khairan katsira. Utiya khairan katsira. Okey, kat sini banyak kesalahan. Kadang-kadang Ustaz tengok bila akhir perkataan pada mad iwad kita akan panjangkan katsira. Salah tu. Walaupun dia di akhir ayat, yang di akhir ayat kita kena baca dua juga. Utiya khairan katsira. Macam tu. Okey, terus wa man yu'tal hikmah. Okey, kat situ dia ada ta marbutah ataupun ta bulat. Kalau ta bulat ni function dia apa? Fungsi dia apa? Kalau kita berhenti, kita waqaf, maka kita akan baca dengan ha. Kalau kita wasal, kita akan baca dengan ta. Cuba wasal, cuba wasal. Wa man yu'tal hikmata mata. Bukan hikmah, bukan. Salah. Dia ta. Kalau kita berhenti, hikmah. Jangan kita berhenti hikmat. Salah. Wa man yu'tal hikmah. Okey. Terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yazzakkaru. Wa ma yazzakkaru. Kalau kita wasal, wa ma yazzakkaru. Yazzakkaru. Okey, terus. Tajri min tahtihal anhar. Kat situ ada mak alif sukun, kita baca 246 anhar. Okey. Taja, jangan taja salah. Tajri min tahtihal anhar. Anhar. Jangan kita baca anhar. Salah. Anhar. Salah. Tajri min tahtihal anhar. Lembut. Okey, terus. Ulul albab. Kat situ pun ada arif sukun. Jadi kita boleh baca 246. Ulul albab. Okey. Baik. Ustaz rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran dan syafaat Nabi SAW atas sebab kita membaca Al-Quran dan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kerja rumah kamu, kamu baca balik, membaca potongan ayat 1.3.2. Tapi baca tu kena betulkan dululah bacaan. Jangan terus baca. Betulkan dulu. Mak free tak? Nak tolong semakkan bacaan adik? Baca dulu. Baca. Ataupun ayah. Sibuk tak? Tolong semak bacaan adik. Bila dah yakin, bawa hantar. Jangan kita terus hantar. Sebab kat situ kita, kalau kita terus hantar, kita hanya ada satu hal, bagi apa? Kita tidak mentashihkan bacaan kita dulu. Jadi kita kena ada orang yang perbetulkan bacaan dulu. Barulah kita boleh hantar. Okey, itulah sedikit pada nasihat Ustaz. Belajar, latih dulu bersama ibu bapa, kemudian bawa hantar. Okey. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ustaz minta maaf untuk hari ini kita buat video saja. Sebab apa? Sebab sebenarnya Ustaz buat video ni sebab untuk supaya orang yang tak boleh menghadiri Google Meet, dia boleh tengok video. Sebab bukan semua orang yang mampu untuk tengok Google Meet. Jadi ada orang yang tidak mampu, maka kita bagi peluang pada mereka untuk belajar juga. Jangan kita sisihkan mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat daripada Allah SWT dan keampunannya, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.